Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ya, dapat kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam madah nahwu dan saraf ini ya. Alhamdulillah, kita telah selesaikan dalam kelas-kelas yang lalu berkenaan dengan bab at-tawabi'. Bab at-tawabi' ini bab suatu tajuk berkenaan dengan perkara-perkara yang hukum bagi perkara tersebut dia tidak tetap satu pada satu hukum saja. Hukum nahwu ini marfu', mansub, majrur, majzum dia mengikut. Dia tawabi' ni dia mengikut apa yang sebelumnya, empat perkara itu ya. Na'at, ataf, taukid dan badal. Itu empat kita dah selesaikan. InsyaAllah pada sesi kali ini kita masuk pula kepada satu tajuk berkenaan dengan al-mansubatu minal asma ya. Apa nama? Perkara-perkara yang mansub. Hukum dia yang mansub minal asma daripada isim. So tajuk ini kita tak bahas tentang fa'il yang mansub. Kita hanya bahas tentang isim saja yang mansub. Mansub ini apa? Mansub ini secara mudah, secara umum kita boleh kata yang baris atas lah. Walaupun sebenarnya yang baris atas itu belum tepat lagi. Dia ada perincian dia kan, tapi boleh kita katakan dia baris atas lah. Kesemuanya ada 15 topik, 15 bab dalam isim yang mansub ini. Dalam 4 yang terakhir tu yang kita dah bahas sebelum ni, na'at, ataf, taukid, badal. 4 ni dia ada ke dalam 4-4 hukum. Dalam marfu' dia ada, dalam majrur dia ada, dalam apa tadi, mansub majrur pun ada. Dia tiap-tiap tempat dia ada. Tapi yang ni 1 sampai 11 ini adalah bab-bab isim yang berkenaan dengan mansub. Bila kita jumpa dia, maka hukum dia adalah mansub baris atas. Okey. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pada bab yang pertama berkenaan dengan maf'ulun bih. Yang hukum dia mansub. Okey. Kita masuk pada maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih ni secara dasarnya semua dah tahulah. Fahamlah secara umum apa itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni adalah objek kan, perkara yang kita lakukan. Sesuatu fa'il itu, satu ayat tu kita ada fa'il, lepas tu ada fa'il, pelaku dia, kemudian ada maf'ulun bih. Apa yang dilakukan, objek yang dilakukan. Okey. Itu secara umumnya semua dah tahulah. Okey, maf'ulun bih tu kan. Okay, tengok dekat sini. Al-maf'ulun bih istajma'a fihi salasata umurin. Ya, maf'ulun bih ini istajma'a, terkumpul fihi padanya salasata umurin, tiga perkara. Maksudnya dalam maf'ulun bih ini mesti ada tiga perkara. Dia syarat bagi dia lah. Syarat bagi maf'ulun bih ni mesti ada tiga perkara ni. Kalau dia tak ada tiga perkara ni, dia tak sempurna, tak jadilah dia maf'ulun bih. Apa dia? Tengok yang pertama, ay yakuna isman. Ia mestilah isim. Nak sebut bila tentang maf'ulun bih, dia mesti isim. Dia tak boleh fa'il, tak boleh huruf ataupun yang lain. Dia mesti isim. Bagi contoh lah. Contoh kita sebut satu ayat yang ada maf'ulun bih kan. Daraba Muhammadun Zaidan. Daraba Muhammadun Zaidan. Telah memukul oleh Muhammad Zaidan, akan si Zaid. Okey. Daraba fa'il dia, Muhammad dia punya fa'il pelaku dia, kemudian Zaidan adalah maf'ulun bih yang dilakukan. Telah memukul oleh Muhammad, siapa yang kena pukul tu? Zaid. Okey, Zaidan. Okey, kita ambil contoh itu Zaidan. Yang pertama kita tengok ayyakuna isman, dia mestilah isim. Okey, Zaidan adalah isim. Okey, settle syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mansuban. Ia mestilah mansub. Okey, di situ tengok tadi kan daraba Muhammadun Zaidan. Kita sebut Zaidan kena baris atas. Dia mesti mansub. Maf'ulun bih mesti mansub. Okey, dan yang ketiga, ayyakuna fi'lal fa'ili. Ia mestilah fi'lal fa'ili. Perbuatan oleh pelaku. Perbuatan pelaku. Telah memukul, contoh tadi telah memukul Muhammad. So Zaid. Zaid itu adalah apa namanya?
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dia telah memukul, siapa yang dipukul tu? Zaid. Dia itulah dia fi'l al-fa'il. Perbuatan orang yang melakukan. Dia bukan orang lain yang melakukan. Dia mesti orang yang kita sebut fa'il itu yang melakukan, yang memukul itu tadi kepada si Zaid. Okey, itu 3 perkara yang perlu ada dalam maf'ulun bih. Barulah dia boleh disebut sebagai maf'ulun bih. Okey. Yes, kemudian kita lihat kepada anwa'ul maf'ulun bih. Jenis-jenis maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni dia ada terbahagi kepada dua. Yang qasimu ila qismaini. Terbahagi yang maf'ulun bih ni kepada dua bahagian. Yang pertama nama dia maf'ulun bih az-zahir. Maf'ulun bih yang zahir, yang nampak. Dia seketul perkataan tu, kalimah dia tu seketul kita nampak. Dia bukan yang bersambung dengan kalimah yang lain ataupun dia tak nampak apa nama maf'ulun bih dia az-zahir yang zahir yang nampak. Apa maksud dia maf'ulun bih yang zahir ini? Ma yadullu ala ma'nahu biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Maf'ulun bih yang zahir ini adalah ma yadullu ala, apa yang menunjukkan ke atas ma'nahu, maknanya, makna perkataan itu sendiri biduni ihtiyajin, tanpa memerlukan ila qarinatin, kepada qarinah, kepada kaitan takallumin orang yang bercakap, saya apa tu, ataupun aku, ataupun ana saya lah, ataupun nahnu kami, au khitabin, ataupun orang yang kita lawan cakap, kamu, awak, enta, antum, antunna, itu okey. Au ghaibatin, ataupun orang yang ghaib, orang yang tidak ada, maksudnya kata ganti diri yang ketiga, dia, mereka, depa, kan, huwa, hiya, hum, hunna, okey. Itu dia maf'ul bih zahir. Dia satu perkataan yang tak ada perlukan kaitan dengan yang domir lah. Dia zahir ni dia lawan kepada yang domir, sebab maf'ul bih terbagi berdua, zahir dengan mudmar. Mudmar ini adalah maf'ul bih dalam bentuk domir lah, senang nak faham, okey. So zahir yang biasa, yang maf'ul bih biasa yang kita tahu, okey. Tengok contoh dia. Misal contoh dia fahimtu ad-darsa. Fahimtu, saya telah faham. Okey, kat situ ada fi'il, ada fa'il dia. Fi'il dia apa? Faham. Fa'il dia, pelaku dia siapa? Saya. Saya telah faham. Apa yang dia faham? Ad-darsa, pelajaran. So ad-darsa tu dia adalah maf'ulun bih. Tengok 3 syarat dia tu. An yakuna isim. So ad-darsa isim, dia mestilah dia mansub. Dia mestilah mansub. Okey, ad-darsa mansub, kemudian dia adalah perbuatan bagi fa'il. Saya yang faham, bukan orang lain yang faham. So ad-darsa tu adalah fi'il bagi pelaku dia, saya itu tadi. So cukup syarat dia kat situ. Contoh yang kedua, lam afham ad-darsa. Lam afham, saya tidak faham. Apa yang dia tidak faham? Maf'ulun bih dia ad-darsa, pelajaran. Itulah zahir, nampak kan? Darsa, nampak kalimah dia tu. Darsa, nampak. Okay? Dia punya kalimah tu. Sebab dia masuk maf'ulun bih yang zahir. Lagi contoh dia, daraba Muhammadun Bakran, telah memukul Muhammad akan si Bakar. Kita faham gitu. Yaqtifu Ismailu Zahratan. Yaqtifu, sedang memetik Ismail. Apa yang dia petik? Maf'ulun bih dia Zahratan, bunga. Dia sedang memetik Ismail bunga. Bunga tu adalah perlakuan memetik oleh si Ismail itu. So tu dia maf'ulun bih dia. Kemudian contoh lain, iqra al-kitaba. Iqra dalam tu dia dah ada fi'il, ada fa'il dalam tu. Apa maksud iqra? Iqra maksudnya bacalah oleh kamu. Maksudnya kamu bacalah. Kat situ fi'il dia tu baca. Fa'il dia, pelaku dia kamu. Kamu bacalah. Baca apa? Al-kitaba. Bacalah buku. Itu ada punya maf'ulun bih, yang zahir, yang nampak. Okey. Itu pembahagian yang pertama. Pembahagian yang kedua, maf'ulun bih adalah al-mudmar. Al-mudmar ni maksudnya apa? Yang dhamir lah. Dia maf'ulun bih dia tu berbentuk dhamir. Apa takrif dia? Ma la yadullu ala ma'nahu illa biqarinatin takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Ma la yadullu, apa yang tidak menunjukkan ala ma'nahu, ke atas maknanya, illa, kecuali biqarinati, dengan keterkaitan takallumin, orang yang bercakap, atau khitabin, orang yang kita lawan cakap, atau ghaibatin, orang yang pihak ketiga. Okey.
Maksudnya mudmar ni lawan pada zahir. Zahir dia ma yadullu. Yang ni ma la yadullu. Ini biduni ihtiyajin ila qarinatin. Yang ni bi qarinatin. Lawan saja. Dia maksudnya maf'ulun bih yang berbentuk dhamir. Dan untuk maf'ulun bih yang berbentuk dhamir ini terbahagi pula kepada dua. Kan dhamir kita tahu ada dhamir terbagi dua kan. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil ada dhamir yang bersambung. Dhamir munfasil adalah dhamir yang tidak bersambung, dia terpisah. So kat sini sama juga konsep dia. Mudmar yang pertama muttasil yang bersambung. Apa maksud maf'ulun bih dhamir yang muttasil? Ini ma la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yasihhu wuqu'ahu ba'da illa fil ikhtiyar. Ma la yubtada'u, apa yang tidak boleh dimulai bihi dengannya al-kalam, sesuatu kalam, sesuatu ayat itu, wala yasihu dan tidak sah, tidak betul, salah lah maksud dia, wuqu'ahu kedudukannya, ba'da illa selepas illa, fil ikhtiyar dalam bentuk ayat itu. Maksudnya dia dhamir muttasil ni dia dhamir yang perlu bersambung. Dia perlu bersambung dengan perkataan yang sebelumnya. Maka dia la yubtada'u bihi al-kalam. Tidak boleh mula dengan dia. Maksudnya kalau dia bersambung dengan kalimah, dia tak boleh duduk depan kalimah. Dia mesti duduk di belakang kalimah. Wala yasihu wuqu'ahu ba'da illa, dan dia tak boleh duduk selepas illa kan. Kalau tak illa, kemudian kita letak dhamir muttasil, dia tak boleh illa ya, tak boleh macam tu, dia jadi salah kedudukan dia. Okey, apa dia dhamir muttasil? Dhamir muttasil ni dia ya, na, ka, ki, kuma, hum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Ya untuk saya lah, untuk ana kan. So tengok contoh saya. Darabani. Daraba maksudnya telah memukul. Dia telah memukul ni, saya. Maksudnya dia telah memukul saya. Bukan maksudnya darabani, saya telah memukul. Kalau saya telah memukul, darabtu. Ini daraba. Dekat daraba tu dia dah ada fi'il, ada fa'il dia maksud. Di situ dia telah memukul. Siapa dia tu kan tengoklah. Jika ada ayat sebelum dia ataupun siapa-siapa dia lah. Dia mana-mana yang telah memukul ni, saya. Dia telah memukul saya. Maksud saya yang kena pukul. Saya itu jadi maf'ulun bih. Ya itu adalah ya jadi dhamir muttasil yang maf'ulun bih yang mudmar muttasil. Itu contoh fi'il madhi. Kalau dia punya mudhari' dia yadribuni. Dia sedang memukul saya. Kalau fi'il amar, idribni. Kamu pukullah saya. Kita suruh orang tu pukul saya. Pukul kita. Idrib. Kamu pukullah ni saya. Kita suruh orang pukul kita. Macam tu. Nah pula untuk kami. Darabana. Dia telah memukul kami. Yadribuna. Samalah maksud dia seperti tu. Tengoklah contoh dia sampai hunna kan. Ka tu untuk kamu seorang. Darabaka. Dia telah memukul kamu. Kan. Ki pula untuk perempuan. Kuma untuk dua orang. Kum untuk kamu semua ramai. Darabakum. Dia telah memukul kamu semua. Kunna untuk perempuan. Hu pula untuk dia. Darabahu. Dia telah memukul dia. Maksudnya dua orang yang berlainan lah. Ada pihak A telah memukul B. Darabahu. Dia telah memukulnya. Dia telah memukulnya lah maksud kat situ kan. Ha pula untuk perempuan. Huma untuk dua orang. Hum untuk ramai. Hunna untuk ramai perempuan. Okey. Itu dia. Mudmar, maf'ulun bih mudmar yang muttasil. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, mudmar munfasil. Dhamir yang munfasil, yang terpisah. So, kalau dia dhamir yang terpisah, maka dia ma yubtada'u bihi al-kalamu. Apa yang boleh dimulakan dengannya sesuatu kalam itu. Maksudnya dia terpisah dengan perkataan. So dia boleh berdiri di hadapan, dia boleh mula dengan dia. Kalau macam muttasil dia bersambung, maka dia kena duduk belakang. Tapi yang ni dhamir munfasil dia terpisah, maka dia boleh duduk depan, boleh mula dengan dia. Wa yasihhu wuqu'ahu, dan sah kedudukan dia ba'da illa, dan dia boleh duduk lepas illa. Kalau macam muttasil ni tak boleh letak lepas illa tu letak dhamir muttasil, tak boleh, salah. Kalau dhamir munfasil boleh, lepas illa boleh letak dhamir munfasil fil ikhtiyar, dalam pilihan buat ayat kita. Okey, tengok contoh dia. Apa dia dhamir munfasil? Maf'ulun bih dhamir munfasil ini dia adalah perkataan iya.
perlu letak perkataan ya. Ya, kemudian domain munfasil yang seperti di atas tadi, yang seperti yang dalam mutasil itu kita sambungkan dia. Ya untuk saya, na untuk kami, ka untuk kamu seorang lelaki, ki untuk perempuan, huma dua orang, kum untuk ramai, kunna ramai perempuan, hu untuk dia seorang, ha untuk perempuan, huma untuk dia dua orang, hum untuk mereka ramai lelaki, hunna untuk mereka perempuan. Disambungkan dengan iya, maka dia jadi domain munfasil. Kalau ya ka kumakum ini duduk seorang saja, duduk satu dia je, dia jadi muttasil itu tadi. Kalau disambung iya, dia jadi domir munfasil. Maf'ulun bih domir munfasil. Iya tambah ya, jadi iya ya. Apa maksud iya ni? Kepada. Kepada, tengoklah. Kalau ya tu saya. Iya ya kepada saya. Ya kepada na kami. Ya na kepada kami. Ya kepada tambah ka kamu. Iyaka kepada kamu. Kan dalam ayat Quran surah Fatihah, Iyaka na'budu. So iyaka itu adalah maf'ulun bih. Dia boleh duduk depan kan. Kita kata maf'ulun bih ni lalu duduk belakang kan. Daraba Muhammad Zaidan. Telah memukul Muhammad akan Zaid. Zaid tu duduk belakang maf'ulun bih. Tapi bila letak iya ni dia duduk depan kan. Dalam surah Fatihah kan kita baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita tak sebut na'budu iyyaka kan, wa nasta'in iyyaka. Dia boleh duduk depan iyya ni. Iyyaka kepada kamu. Iyyaka na'budu, iyyaka kepada kamu ya Allah, na'budu kami sembah, kami beribadah, wa iyyaka dan kepada kamu ya Allah, nasta'in kami memohon pertolongan. Okey. Iyyaki kepada kamu untuk yang perempuan, iyyakuma untuk dua orang sampailah iyyahunna. Tengok contoh sini. Nak buat ayat sini cara mudah dia iya, letak iya kemudian letaklah apa iyahu ke. Kalau iyahu kepadanya, kepada dia ta'at talamis, telah taat at-talamis, pelajar-pelajar itu. Iyahu tu mungkin merujuk kepada gurulah. Iyahu kepadanya maksudnya kepada guru, taat telah taat at-talamis, murid-murid itu, pelajar itu kan. Apa dan tengok tarikh tadi dia wajasihu wuqu'ahu ba'da illah, dan dia sah boleh duduk selepas illah. Tengok contoh kat sini. Illah ni maksud apa? Kecuali kan. Illah maksud dia kecuali. Maka tengok contoh ayat mudah saya letak kat sini. Ma ata'a at-talamizu illa iya. Apa? Iyyaka. Okey. Ma ata'a. Ata'a tu maksudnya taat. Kalau letak ma kat depan dia jadi ma nafi. Maksudnya tidak taat, tidak mentaati at-talamis, pelajar-pelajar itu, illa kecuali iyahu kepadanya, contoh, ataupun iyaka kepada kamu. Ma ata'a at-talamiz illa iyaka. Contoh, tidak taat pelajar-pelajar itu illa kepada kamu. Maksudnya pelajar-pelajar ni semua degil-degil belaka, tapi kepada kamu seorang ni, ada seorang manusia ni kepada kamu dia taat, budak-budak patuh dengar cakap dia. Okey. So iyahu, iyaka tu semua jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa? Maf'ulun bih yang mudmar, yang dhamir al-munfasil, yang terpisah. Dia boleh berdiri sendiri. Okey. Itu dia berkenaan dengan maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih hukum dia mansub, dia mesti isim, dan dia mestilah perbuatan daripada si pelaku itu. Dan kita lihat maf'ulun bih ni terbahagi kepada dua, yang zahir dengan yang mudmar. Yang zahir seperti biasa, perkataan ayat seperti biasa yang kita tahu sebelum ini. Kemudian yang mudmar yang berbentuk dhamir. Dhamir terbahagi pada dua, ada muttasil, ada munfasil. Okey, itulah dia berkenaan dengan maf'ulun bih. Okey, dapat faham ya di situ? Okay, rasanya cukup sekadar ini untuk pembelajaran kali ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita masuk pula kepada satu topik yang baharu. Ya, sekian. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.